Kalau kita imbas balik tuan-tuan supaya nampak gambaran yang lebih jelas, boleh lihat muka surat 108, perenggan yang di tengah. Sebabnya ayat ini turun mengikut riwayat oleh Imam Mujahid dan Atha, kata mereka, orang-orang Islam yang berhijrah ke Madinah, di antara mereka ada yang papa dan miskin, tidak mempunyai harta dan tidak ada sanak saudara. Di Madinah pula banyak perempuan-perempuan menjadi pelacur yang menjajakan diri, sedangkan pada waktu itu merekalah golongan yang paling senang. Pelacur-pelacur tersebut masing-masing ada meletakkan tanda-tanda di pintu rumah dan mengiklankan mata pencariannya. Tidak ada yang memasuki rumah pelacur-pelacur itu melainkan orang penzina ataupun orang musyrik. Maka di antara orang-orang Islam yang miskin, muhajirin tadi, ingin mendapatkan keuntungan, lalu mereka berkata, marilah kita kahwini perempuan-perempuan pelacur itu sampai nanti Allah menjadikan kita kaya. Lalu mereka minta izin menanyakan hal demikian itu kepada Rasulullah untuk mengahwini mereka, maka turunlah ayat ini, ayat ketiga. Begitu situasi. Baik. Dan mengikut pendapat segolongan para mufassirin, sambung balik 109. Dan mengikut pendapat segolongan para mufassirin yang lain pula, dan ini adalah muktamad, pegangan yang muktamad, yang mana mereka menyatakan bahawa ayat ini, ayat 3 surah An-Nur telah dimansuhkan. Tu tuan-tuan, sebahagian mufassirin, dan ini merupakan pandangan yang muktamad, menyatakan bahawa ayat ini telah dimansuhkan, yakni dibatalkan hukum. Ayatnya masih ada tapi hukumnya dimansuhkan dan diganti dengan hukum yang lain dalam ayat 32 surah An-Nur, surah yang sama yang akan dibincangkan pada masa akan datang. Wa ankihul ayama minkum, dan hendaklah kamu kahwinkan orang-orang yang membujang di antara kamu, hingga akhir ayat. Baik. Maka dengan sebab telah dibatalkan, dimansuhkan hukum tadi, bererti di dalam agama Islam tidak disempitkan melakukan nikah di dalam satu golongan sahaja, bahkan dibuka kepada semua golongan, hingga kan dibenarkan pula mengahwini golongan orang yang pernah berbuat zina. Jadi ayat itu dimansuhkan. Memanglah pada teorinya sahaja tidak ada perbuatan yang baik itu, melainkan yang melakukannya hanyalah orang yang baik-baik sahaja. Tetapi ada juga perbuatan yang baik itu dilakukan oleh bukan golongan orang yang baik-baik. Maka begitulah pula terdapat lelaki penzina mengahwini perempuan mukmin yang bersih dari noda, sebagaimana terdapat juga perempuan penzina dikahwini oleh lelaki yang baik-baik dan mereka menjadi orang yang baik-baik. Jadi hukum mengahwini perempuan-perempuan atau lelaki-lelaki yang terlibat dalam industri zina ini dimansuhkan dan dibolehkan. Meskipun, dia kata, meskipun hukum menegah perkahwinan antara penzina dengan orang yang bukan penzina sudah pun dibatalkan, tidaklah bermakna dalam tegahan yang mula-mula tadi tidak ada hikmahnya, bahkan ada mengandungi hikmah yang amat baik. Meskipun hukum menegah perkahwinan antara penzina
telah pun dibatalkan, tetapi tidaklah kita sewenang-wenang pergi sengaja mencari calon isteri atau calon suami yang sebegitu sifatnya, kecuali bagi penzina-penzina, sama ada lelaki perempuan yang bertaubat kepada Allah, yang jelas ada tanda-tanda untuk membuat perubahan dalam hidup. Baik. Iaitu untuk memelihara keturunan supaya tetap dalam keadaan baik, sama ada dari segi kesihatan tubuh badan maupun dalam segi baka atau zuriat. Pernah Nabi SAW menegah sahabat-sahabat jangan mengahwini golongan perempuan-perempuan jahat dengan sabda baginda, iyyakum wa khudra ad-damin. Faqila ma khudra ad-damin? Qala al-mar'atul hasana'u fil manbatis su. Nabi kata, jauhi olehmu dari mengahwini khudra ad-damin. Itu istilah yang Nabi guna, khudra ad-damin. Lalu sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksudkan khudra ad-damin ini? Nabi memberi jawapan, al-mar'atul hasana'u fil manbatis su, iaitu perempuan yang cantik yang hidup atau membesar dalam masyarakat yang jahat. Iyyakum, Nabi minta jauh, jangan kahwini perempuan yang sebegini. Baik. Selalu timbul persoalan, sekiranya seorang lelaki dia nak mengahwini seorang penzina ataupun seorang perempuan yang hidupnya sosial dengan tujuan nak membawa perempuan itu ke jalan Allah. Kalau itu niatnya, mudah-mudahan dia berjaya. Walaupun begitu, di sana kita juga perlu melihat hadis Nabi SAW yang menyuruh kita jauhi. Maknanya pandai-pandailah imbang. Ada juga kes-kes yang sebegitu, dengan alasan supaya jangan perempuan ini terus hanyut, maka dikahwini dengan niat nak mentarbiah, mendidik, membawa mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadis ini menyeru supaya seseorang itu manakala hendak memilih jodoh, janganlah yang menjadi pilihan hatinya ialah yang cantik dan molek rupanya sahaja, dengan tidak menyelidiki susur galur. Maknanya hadis ini menyuruh kita berhati-hati dalam memilih calon suami ataupun isteri. Janganlah yang menjadi pilihan hatinya ialah yang cantik dan molek rupanya sahaja, dengan tidak menyelidiki susur galurnya, yang dia kiaskan dalam hadis tadi ibarat pokok kayu yang kelihatannya hidup subur menghijau daunnya, tetapi hidupnya di tepi limbahan dan kotoran. Hendaklah memilih jodoh itu dari golongan atau keturunan yang baik-baik, kukuh memegang agama, dan tentu keturunan ibu bapanya. Jadi tuan-tuan puan-puan para hadirin sekalian, kita biasa mendengar satu hadis berkenaan dengan panduan etika memilih jodoh. Tungkahul mar'atu li arba', nikahilah wanita itu kerana empat perkara. Kerana harta, kerana paras rupa, kerana keturunan, dan akhir sekali Nabi sebut bidin, kerana agamanya. Dan pilihlah, Nabi sebut pilihlah yang beragama. Begitu juga perempuan nak memilih
calon suami, itu jugalah dia punya kriteria. Nak pilih cantik tak jadi masalah tuan-tuan. Memang cantik ni fitrah, ya. Cuma cantik ni satu benda yang subjektif, berbezalah pada pandangan masing-masing, ya. Tak salah memilih cantik, tetapi mesti ada sendi agama. Tak salah kita memilih orang yang ada harta, ada kerjaya, tapi agama tu dia punya pokok. Yang Nabi larang semata-mata cantik, tak pedulilah agama ke tidak. Semata-mata kaya, tak peduli soal agama, iman dia. Yang itu masalah. Baik. Waktu saya belajar, sempatlah celup-celup di pondok dulu, di pondok. Kadang-kadang ada pelajar-pelajar pondok yang nakal-nakal, nak mengorat anak tok guru. Tok guru pondok ada anak perempuan. Jadi pakat-pakat lah. Diorang duk sembang, nak ngorat anak tok guru ni kurang-kurang 12 kitab kena hafal. Tu syarat. Kamu tak hafal kitab sekian-sekian, jangan mimpi, ya. Ayat Quran, hadis. Kita sebagai bapa yang nak menerima bakal menantu pun kita boleh campur tangan sebenarnya, ya. Dan anak kita yang nak memilih jodoh ni tuan-tuan, memanglah mutaakhir ni kadang-kadang agak sukar. Dia tak seperti zaman-zaman dahulu orang tua-tua kita, ya. Tapi asasnya kalau kita didik anak-anak kita dengan agama, dengan didikan Islam, maka insya-Allah mereka juga nanti akan menekankan soal memilih calon orang yang beragama. Dia begitu. Kita beri asas tu kepada mereka. Kita sendiri didik mereka dalam lingkungan agama, mesra agama, dan sudah pasti mereka juga nanti insya-Allah nak mencari calon yang beragama. Ya. Tapi kalau kita sendiri tak didik anak-anak dengan suasana mesra kepada Islam, berpegang teguh dengan agama, sembahyang, aurat, ya, tiba-tiba kita mengharapkan anak-anak kita pilih yang beriman, yang Islamik dan seumpama, yang itu agak sukar. Ya, selalu kalau saya dengan budak-budak muda, anak-anak muda, ya, yang kadang-kadang ialah tengah mencari jodoh, saya kata, ya, kita nak kahwini seseorang, ini orang tua pun selalu pesan kan, sebelum kita nak tackle anak, tackle mak ayah dia dulu. Budaya ni jarang berlaku, ya. Bila mereka dah bercinta tuan-tuan, mak ayah tak tahu lagi ni, duk sonok layan jiwang, kemaruk, rindulah apa angau, ya. Dah nak kahwin sangat, baru beritahu dekat mak ayah. Banyak terjadi mak ayah tak setuju, akhirnya kahwin lari, ya. Sampai peringkat ada kes, ya, kawan saya beritahu, kes yang bila mak ayah tak setuju ni tuan-tuan, anak-anak kita sampai peringkat sanggup sengaja melakukan zina, dapatkan anak luar nikah, ya, supaya nak tunjuk kat mak ayah dia betapa mereka ni cinta sangat. Ya, kadang-kadang mak ayah pun jadi serba salah, kahwinkan juga, ya. Sampai begitu sekali, macam-macam lah karenah tuan-tuan, ya, macam-macam karenah. Tapi Islam datang memberi panduan, memberi garis pandu memilih pasangan, sama ada lelaki, ya, ataupun perempuan. Dan Nabi beri ingatan, ya, jauhi, ya, jangan kamu terpesona dengan wajah wanita yang cantik tetapi akhlaknya tidak baik, ya, tingkah lakunya buruk. Perempuan yang sebegini jauhi. Kita duk nampak cantik semata-mata tanpa pertimbangan agama, itu yang jadi masalah. Ya, kalaulah cantik itu menjadi punca kebahagiaan tuan-tuan, ya, kita tengok banyak artis-artis yang kahwin bercerai juga kan. Tengok isteri bukan kemain cantik,
Suami pun bukan kemain segak, kan? Perkahwinan sampai ribu-ribu grand apa semua, tak lama lepas tu bercerai. Tak cukup cantik ke? Ada something wrong. Ada benda yang tak settle lagi, sebab kita hanya memilih cantik itu. Okey, habis. Kemudian ayat yang keempat, kita masuk ayat baru, ayat yang keempat. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajdiluhum thamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Baik. Orang-orang yang menuduh perempuan yang suci, perempuan yang baik, perempuan yang beriman, yang solehah, tuduh apa? Dengan tuduhan berzina. Kemudian mereka menuduh ini tiada mengemukakan 4 orang saksi, main tuduh gitu tanpa dapat membawa 4 orang saksi yang adil. Apa jadi? Fajadiluhum thamanina jaldah, maka deralah, rotanlah mereka sebanyak 80 kali sebatan. Thamanina jaldah. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan kamu terima penyaksian mereka selama-lamanya abada. Wa ulaika humul fasiqun, kerana mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang fasik. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan para hadirin sekalian, ayat yang keempat ini sekali lagi kita bertemu dalam kategori ahkam. Ini dipanggil ayat-ayat hukum. Dulu kita dah bincang berkenaan dengan hukum orang yang sabit kesalahan kes zina, disebat az-zaniyatu waz-zani fajdilu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ayat 2 dulu. Ayat 2, hukuman salah bagi orang yang berzina, yang dah kahwin dan yang belum kahwin. Kita dah bincang secara asasnya, tidak berapa mendalam. Jadi pada malam ini tuan-tuan, ada satu lagi hukum dalam bab hudud, iaitu hukuman bagi orang yang menuduh. Dalam ayat ni perempuan, tapi termasuk sama lelaki. Tak kisahlah, kita tuduh seseorang sama ada lelaki atau perempuan yang baik, yang mukmin, mukminah, yang orang kenal dia ni seorang yang soleh, tiba-tiba dituduh, maka hendaklah didera atau disebat 80 rotan apabila tidak dapat membawa bi'arba'ati syuhada, 4 orang saksi. Baik, kita lihat huraian. Setelah Allah Subhanahu wa taala membenci pernikahan dengan perempuan-perempuan penzina dan menikahkan lelaki penzina dengan menerangkan tidak patut perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang mukmin yang hatinya penuh dengan keimanan dan percayakan Rasul, ayat 3 tadi, maka ditegahnya pula di sini jangan melemparkan tuduhan zina ke atas perempuan yang suci atau yang baik. Dalam istilahnya tuan-tuan disebut sebagai qazaf. Qaf, zal, fa. Qazaf. Saya tak ingat beli kat mana satu buku bertajuk qazaf.
Dalam buku ini memuatkan antaranya tulisan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Toha Jabir Al-Wani dan beberapa lagi tokoh-tokoh ulama dalam menghuraikan isu qazaf yang sebenarnya sangat hangat diperkatakan dalam konteks negara kita. Baik. Yang mana dalam tulisan kitab-kitab fiqh, para ulama juga membincangkan sampai peringkat termasuk tuduhan yang dilakukan kepada lelaki dalam kes liwat pun masuk kategori ini. Kita menuduh seseorang melakukan liwat, sama. Buku ni dihasilkan atas sebab itulah disebut dalam ni. Dalam konteks negara kita yang tak perlu saya ulas panjang, tuan-tuan pun fahamlah. Sebab tu tuan-tuan para hadirin sekalian, sikap kita yang kita nak kempen, yang kita nak beritahu kepada masyarakat, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul. Itu apabila berlaku pertikaian, perselisihan, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jadi dalam Al-Quran telah diperuntukkan bab qazaf ni. Kita tak balik kepada jenayah undang-undang Islam. Itu masalah yang timbul. Maka ditegah pula di sini, jangan melemparkan tuduhan zina ke atas perempuan yang baik, atau tuduhan zina kepada lelaki, ataupun tuduhan liwat, sama je. Orang yang menuduh perempuan yang baik-baik atau lelaki yang baik-baik yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan melakukan zina, sedangkan orang itu tidak dapat mengadakan 4 orang saksi yang adil bagi membuktikan kebenaran tuduhannya, apa jadi tuan-tuan dalam Islam? Hendaklah orang itu yang menuduh itu dijatuhkan hukuman sebat 80 kali. Ini bermakna bahawa hukuman dera atau hukuman rejam hingga mati, iaitu hukuman yang begitu berat dan begitu dahsyat, tidak mudah hendak dijatuhkan ke atas seseorang yang tertuduh melakukan zina apabila tidak cukup bukti-buktinya. Kerana bila kita menuduh orang berzina, tuan-tuan, kesalahan zina ini sangat berat. Bagi yang dah kahwin, direjam sampai mati. Yang belum berkahwin disebat mi'ata jaldah, dengan sebatan sebanyak 100 rotan. Di samping Islam nak menjaga maruah, menjaga aib, menjaga malu seseorang, maka Islam menutup ruang-ruang supaya jangan kamu bermudah-mudah menuduh seseorang melakukan zina, liwat atau seumpama, sehinggalah kamu dapat mengemukakan bi'arba'ati syuhada. Baik. Syarat bagi mensabitkan kemudian menjatuhkan hukuman yang seperti itu ialah dengan mengadakan 4 orang saksi yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri waktu peristiwa kejahatan itu dilakukan. Jika kurang 1 sahaja dari saksi itu, belumlah boleh hukuman itu dijatuhkan. Manakala bukti-bukti itu tidak sabit, berbalik pula hukuman dera 80 kali sebat itu dijatuhkan ke atas orang yang menuduh. Dengan adanya hukuman yang sedemikian, supaya jangan berani, jangan bermudah-mudah berani menuduh orang dengan tidak ada bukti yang sah. Itu tujuan Islam nak memelihara suasana keharmonian dalam masyarakat. Wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Baik. Orang yang menuduh ni, tuan-tuan,
bila dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, ada 3 benda yang kena atas diri dia. Kalau dalam ayat ni lah, ayat keempat ni, kalau kita lihat ada 3 benda. Saya baca dalam buku ni yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Dia kata pertama, hukuman fizikal. Orang yang berwenang-wenang menuduh orang lain buat jahat, berzina dan seumpama. Pertama, hukuman fizikal, iaitu disebat sebanyak 80 sebatan. Sebatan yang menyakitkan tubuh badan itu merupakan balasan terhadap perbuatan menyakiti peribadi orang yang baik. Ya. Tuduhan yang telah disebarkan itu juga boleh memusnahkan kehidupan orang-orang yang dituduh beserta kaum keluarganya. Jadi kena hukuman fizikal. Itu dipanggil hukuman fizikal oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Yang kedua disebut hukuman moral dan sosial. Dia bahagikan begitu. Iaitu dengan menggugurkan segala pertimbangan moral dan sosial orang yang menuduh, kesaksiannya dalam urusan keuangan, sivil, sosial, politik tidak boleh diterima pakai. Ini ayat dia. Wala taqbalu lahum syahadatan abadah. Setelah disebat 80 rotan, tak cukup. Jangan kamu terima penyaksian mereka abadah, selama-lamanya. Syekh Yusuf Qaradawi menghuraikan kesaksian tak boleh terima ni dalam keuangan, sivil, sosial, politik. Tak boleh menerima kesaksian mereka, tak boleh diterima pakai. Perkataan kesaksian syahadatan dalam ayat ini diturunkan dalam bentuk nakirah. Yang mengaji bahasa Arab dia nampaklah apa itu nakirah makrifah. Dalam bentuk kata umum. Ya. Sebab tu kesaksian tu menyeluruh keuangan, sivil, sosial, politik. Baik, oleh itu ia mencakupi seluruh jenis kesaksian, tak boleh terima. Ya. Dia nak jadi saksi nikah, tak boleh. Bahkan saya baca Yusuf Qaradawi sebut, berdasarkan hal ini, orang itu wajib digugurkan haknya untuk mengundi dalam pilihan raya. Dia tak boleh mengundi, sebab mengundi ni juga penyaksian. Kita nak menyaksikan siapa pemimpin. Terlebih lagi, hak untuk diundi pun tak boleh. Sampai begitu sekali. Dia nak mengundi tak boleh. Dia nak kena undi jadi calon pun tak boleh. Itu huraian Syekh Yusuf Qaradawi, seorang ulama yang sangat disegani peringkat dunia antarabangsa. Cantik huraian dia. Syahadatan, dia datang dalam kalimah nakirah. Nakirah ni am. Jadi dalam semua bentuk kesaksian tidak boleh diterima. Begitu sekali hukuman. Ya, sebab orang macam ni bila dia bercakap, banyaknya menipu, membohong, berdusta. Wa ulaika humul fasiqun. Yang ketiga, tuan-tuan, ya. Pertama, hukuman fizikal, dera 80 rotan. Yang kedua dipanggil hukuman moral atau sosial. Dan yang ketiga, wa ulaika humul fasiqun, hukuman agama. Ya, hukuman agama, iaitu agama menggelarkan orang ini dengan nama fasiqun, fasik. 3 sekali kena, tuan-tuan. Maknanya Allah memang tak suka, ya, Allah murka ke atas orang yang dengan sengaja nak memalukan, mengaibkan, lalu membuat tuduhan kepada seseorang yang baik. Wa ulaika humul fasiqun. Tolaklah penyaksian mereka dan jangan sekali-kali diterima dalam apa keadaan sekalipun. Kerana apa? Kerana sudah nyata mereka itu adalah orang-orang yang fasik.
Yusuf Qaradawi dia hurai, dia kata apa? Al-Quran juga telah meletakkan gelaran fasik ini kepada iblis, makhluk yang paling durjana. Dalam surah Kahfi ayat 50, kana minal jinni fafasaqa fasik an amri rabbi. Dia adalah dari golongan jin. Dia tu siapa? Iblis. Allah sebut kana minal jin, dia adalah dari golongan jin, maka dia telah berlaku fasik terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menuduh seseorang yang baik melakukan zina, liwat atau seumpama, Allah gelar mereka juga dengan gelaran fasikun, seperti mana Allah menggelar iblis laknatullah. Oh, cukup ya, besar kemurkaan. Fasik ya. Kita baca dalam surah apa tu? As-Sajdah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adakah sama orang mukmin dengan orang fasik? Allah kata tak sama, la yastawun. Jadi ada 3 hukuman yang terkena ke atas penuduh yang tanpa membawa bi arba'ati syuhada, 4 orang saksi yang adil. Baik, kerana apa ditolak? Disebut di sini kerana sudah nyata mereka itu orang yang fasik, yakni terkeluar dari mentaati Allah disebabkan jahat dan suka melakukan dosa yang besar dengan melemparkan tuduhan keji kepada orang baik-baik tanpa bukti. Jadi di sini duduknya ayat dalam surah An-Nur berkenaan dengan satu hukuman, kes yang kita namakan qazaf, melemparkan tuduhan kepada orang yang baik-baik. Ayat yang kelima, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian, kita tak bincang panjang seperti yang saya sebut sebelum ni kerana ini kitab tafsir ya, ini just iklan supaya sekurang-kurangnya tuan-tuan tahu ada sungguh hukum qazaf ni dalam Quran. Bukan dicipta oleh mana-mana pihak, bukan dicipta oleh mana-mana parti, tak. Ni ayat dia, surah An-Nur ada. Perbincangan yang lebih terperinci yang tu tuan-tuan kena bahas dalam kuliah fiqh secara khusus dengan orang yang betul-betul alim, yang betul-betul ada authority untuk berbincang berkenaan dengan hukum tersebut. Ini dia sekadar kita tahu, oh dalam Quran ada hukum yang namanya hukum qazaf ya. Sebab dalam fiqh tu dibincang panjang lah syarat penuduh yang kena tuduh, bila masa gugur apa jadi, dia banyak kes kan. Yang tu saya sendiri pun tak mampu nak bincang, serah kepada ahli dia yang betul-betul dalam bidang fiqh ya. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang telah bertaubat, tabu ya, taba yatubu, taubatan, tabu ya. Kecuali orang-orang yang telah bertaubat sesudah itu ya, sesudah dia buat tuduhan yang palsu, dusta, bohong, mengaibkan orang, wa aslahu ya, dan dia islah ya, sad lam ha tu soleh, dia berubah jadi baik, dia perbaiki diri ya. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, huraian dia
kecuali mereka yang tidak dianggap sebagai orang yang fasik jika sekiranya mereka telah pun bertaubat. Jadi gelaran fasik ni satu gelaran yang sangat dahsyat tuan-tuan, sehingga kita baca tadi syaitan iblis sendiri pun Allah menggunakan gelaran fasik. Kecuali gelaran fasik ini akan gugur apabila orang hak buat tuduhan palsu itu tadi tabu, bertaubat kepada Allah, rujuk semula dengan menarik kembali tuduhan mereka serta menyesal atas apa yang mereka katakan. Ya, menyesal. Menyesal ni masuk, ya, mungkin tuan-tuan pun dah biasa dengar apa tu? Syarat-syarat taubat nasuha. Salah satu rukun lah, kita kata semacam rukun orang yang bertaubat, dia mesti menyesal. Ya, menyesal. Ya, menyesal, tak mengulangi lagi, kemudian memperbaiki diri. Ya. Dan kalau melibatkan dosa sesama anak Adam, sesama manusia, dia kena minta maaf balik. Bayangkan, ya, kalau dalam konteks dunia hari ini, ya, sekali dia buat tuduhan palsu, keluar dalam surat khabar, dalam TV, dalam internet, satu dunia orang tahu, dan dia kena minta maaf secara terbuka, biar satu dunia juga orang tahu yang dia salah. Bukan senang tuan-tuan. Ya, dosa kita dengan Allah boleh kata mudah, kan? Secara direct angkat tangan, ya Allah, menangis, menyesal. Ya, yang jadi sulit apabila dosa melibatkan anak Adam. Bukan semua orang tuan-tuan boleh pergi minta maaf, minta halal. Ya, kita ni ada ego dia kan, macam-macam. Tapi saya pernah jumpa ada seorang jemaah yang ni dia perempuan. Kuliah saya di Manjung. Habis kuliah, masa tu cerita pasal taubat lah, syarat-syarat taubat apa semua. Dia pun datang jumpa saya, Ustaz. Dia cerita, saya ni dulu meniaga dekat Medan Selera, Lumut. Ya, Lumut, bus station Lumut tu ada Medan Selera. Saya dulu meniaga, sayalah yang pergi buat amalan-amalan kotor ilmu hitam ni bagi kawan-kawan saya yang meniaga ni tak laris. Tabur itu, tabur ini, sayalah yang buat. Ya, dia mengaku. Kemudian apabila saya alhamdulillah mendapat hidayah Allah, saya bertaubat, saya belajar, saya bersihkan diri, saya pergi jumpa tiap-tiap kedai kawan-kawan yang saya inaya dulu. Saya beritahu, saya minta halal, saya minta maaf. Takat mana yang saya ada duit, saya ganti balik. Saya jumpa seorang-seorang, dia kata. Saya kata kalau boleh jumpa seorang-seorang tu hebatlah. Itu betul-betul taubat. Ya. Dia tak nak dosa dia sesama manusia tu tersangkut, ya, di akhirat nanti. Ya. Bukan senang. Begitu juga ada seorang ustaz. Ini dia cerita, ya, dia berceramah di satu tempat. Tengah-tengah ceramah tuan-tuan, tiba-tiba satu batu besar pelepuk kena kepala. Ada orang baling. Gelap, tak tahu, ceramah umum. Pum, berdarah memancut-mancut. Cancel ceramah malam tu. Ya. Dan tak dapat tangkap siapa yang baling. Dalam ramai-ramai gelap tu tak tahu. Kelang kabut lah. Selang beberapa tahun, ustaz ni cerita pengalaman dia sendiri, ya, yang merupakan guru saya juga. Tiba-tiba satu petang ada seorang lelaki datang, bagi salam, Assalamualaikum. Ustaz tu pun buka pintu, tengok ada hajat apa ni. Dia kata, Ustaz, saya ada hajat besar sangat ni. Ya. Apa dia? Ustaz ingat tak, suatu ketika Ustaz pernah berceramah, tiba-tiba seketul batu hinggap di kepala Ustaz. Darah memancut-mancut. Kan?
masihkah kau ingat. Oh, dia nyanyi satu lagu kan. Ustaz saya ni dia kata apa? Dulu, kini dan selamanya aku ingat, dia kata. Mana boleh lupa kan. Kena. Lelaki ni dia datang, dia kata apa? Sayalah orang yang membaling batu itu. Sayalah orangnya. Jadi hari ni saya datang, saya nak minta maaf. Saya nak minta halal darah ustaz yang berdarah itu, ya? Dan saya berjanji saya akan berkhidmat untuk ustaz. Ustaz pergi ceramah, kuliah mana pun, saya akan jadi bodyguard ustaz. Saya akan jadi driver ustaz. Cuma ustaz maafkan saya. Saya mengaku saya salah. Oh tu tuan-tuan. Ini. Ya, wa aslahu, orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat ni tuan-tuan, dia bukan duduk dia bertaubat begitu saja. Dia kena ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Ya, menyesal, tak ulang, perbaiki diri. Ya. Kalau melibatkan anak Adam, dia kena minta maaf. Banyak. Kalau kita nak kutip satu-satu pengalaman, jemaah-jemaah yang cerita, dia kena cover balik. Bila dia bertaubat, dia kena cover. Begitu juga ada seorang jemaah, dia cerita, dia kata, ustaz, dulu ni saya jadi ahli jawatankuasa masjid, yang saya tak sebut mana-mana masjid. Dia ditugaskan sebagai ketua biro dakwah. Biro dakwah ni panggil ustaz, ceramah, apa kuliah dia lah yang susun, dia kontak. Jadi masa tu dia kata, waktu dia pegang jawatan tu, saya ni ada kuasa menapis mana-mana ustaz yang saya suka, mana-mana ustaz yang saya tak suka. Saya lah kerja bahagian finas, tak rasmi kan, lembaga penapisan guru-guru. Ada di Masjid Surau ni, ada jenis kerja apa itu. Ya. Jadi bila saya bertaubat, saya dah nampak, ya, alhamdulillah, ustaz-ustaz yang pernah saya buang dulu, saya ambil balik, saya panggil dan saya pertahankan mereka. Ya. Dah ada ke Tok Bilal kat dalam? Oh ya, okey. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Baik. Jadi cerita seorang jemaah saya tadi ni, dia kata setelah dia alhamdulillah mendapat hidayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pula yang memanggil ustaz-ustaz yang pernah dia buang, yang pernah dia singkirkan, dan dia pertahankan ustaz-ustaz itu apabila ada orang lain pula yang tak selesa, ataupun komen itu dan ini. Itu orang yang bertaubat. Dia mesti wa aslahu. Kalau dulu dia tak datang majlis ilmu, bila dia bertaubat, dia mesti datang majlis ilmu. Kalau dulu dia tak sembahyang, dia kena jaga sembahyang. Kalau dulu dia banyak mencuri, misal kata, dia kena banyak bersedekah. Kalau tak ada harta, dia sedekah tenaga dia. Dia kena cover balik. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang kamu buat itu yudhibnas sayyiat, boleh memadam, membuang kejahatan-kejahatan yang kamu buat dulu. Itu Islam. Baik, tengok huraian dia. Serta menyesali atas apa yang mereka katakan, dan kemudian itu ia atau mereka ni menjadi orang yang baik-baik. Wa aslahu, jadi orang yang baik-baik dengan berbuat taat kepada perintah Allah. Menjadi baik, bertaubat. Cuma taubat tadi ni tuan-tuan, kita kena tekankan
syarat-syarat taubat nasuha. Itu penting. Sebab tu kita kata, selalu ulama, tuan-tuan guru kita sebut, nak buat apa pun mesti atas dasar ilmu. Sampaikan nak bertaubat pun tuan-tuan, kena ada ilmu macam mana nak bertaubat. Dia bukan main aci taubatnya. Kan? Dia ada syarat-syarat. Macam kita sembahyang, ada syarat sah sembahyang. Kalau tak penuhi syarat, sembahyang tak sah. Kita minta kerja pun ada syarat. Syarat nak ijazah. Kita ada diploma, orang tak terima, dia ada syarat. Taubat pun ada syarat. Kena tahu apa syarat-syarat taubat dan penuhi kesemua syarat-syarat taubat itu. Contoh tuan-tuan, dia pergi ke Mekah buat umrah, haji dan seumpama, depan Kaabah menangis. Memang terasa sungguh dia bertaubat kepada Allah, minta ampun apa semua. Tapi bila balik ke Malaysia, dia masih lagi bersama-sama dengan kumpulan orang yang tidak memperjuangkan Islam secara syumul. Dia punya perjuangan hanya berlandaskan bangsa dan seumpama. Kat Mekah dah taubat dah. Dia tak memenuhi. Bila taubat ni, tabah kembali. Bukan sekadar kembali. Kalau dia berzina, dia tak berzina. Kalau dia judi dulu, dia tak berjudi. Kalau dia minum arak, bila dia bertaubat, dia pun tak minum arak. Tabah, yatubu, taubatan tu kembali kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Islam yang sempurna, yang menyeluruh. Dia kena serah diri dia kepada Islam. Bukan hanya bertaubat satu sudut yang dia berzina, dia tak berzina dah. Tapi perjuangan dia masih tidak Islami. Dia punya ekonomi masih terlibat dengan konvensional misalnya. Tak kena. Itu nak kena syarat-syarat taubat itu jelas. Baik, jelasnya di sini taubat mereka diterima oleh Allah kerana Allah itu Maha Pengampun. Fa innallaha ghafur. Bukan sekadar pengampun, lagi Maha Penyayang. Tu tuan-tuan tengok ayat tu. Ghafur satu, Rahim, ampun dan penyayang. Yang ni mungkin kita pernah sebut sebelum ni tuan-tuan. Nak gambarkan Ghafur Rahim ni. Katakan kita ada kawan baik. Kawan baik ke mana saja, daripada kecil sampai besar apa semua memang baik. Tiba-tiba kita tahu kawan baik kita ni dia fitnah kita. Dia cerita yang bukan-bukan di belakang kita. Dia buat sesuatu yang tak sepatutnya. Apa jadi hubungan kita tuan-tuan? Hubungan pun jadi retak, jadi bergaduh, jadi berselisih. Kita pun kecewa. Duk sangka kawan baik, rupa-rupanya dia buat macam-macam di belakang kita. Habis, hubungan jadi tak elok. Hari raya, dia datang rumah kita. Ni kawan baik hak inaya kita ni. Hari raya dia datang, dia kata, "Mat, aku minta maaf, aku minta ampun. Memang aku ada kata gini-gini kat kamu. Aku rasa menyesal sangat. Aku nak supaya kita berbaik-baik semula." Kita masa tu macam mana tuan-tuan sikap kita? Kemungkinan kalau kita tengok ada tanda-tanda muka kawan kita ni memang sungguh-sungguh, nampak ikhlas, memang dia nak minta maaf, mungkin kita boleh maafkan dia. Ghafur, maafkan dia. Tapi nak Rahim, nak sayang balik, nak kancim macam dulu-dulu, minta maaf, lambatlah sikit. Hati kita dah tawar, kan? Maaf mungkin boleh, aku maafkan kamu. Tapi nak sayang balik macam dulu ni, tak. Itu yang kata Allah ni tuan-tuan. Kita buat salah, dia maaf, satu hal. Rahim, dia sayang kita pula. Lala tu juga sayang. Tu yang payah tu. Manusia dia tak boleh buat benda ni. Kalau nak boleh buat pun ibu kepada anak, sebab ibu dia ada rahim. Kan? Ibu ni dia rahim dia ada. Kalau anaknya hak jenis merapu, liat, dadah apa semua, datang cium kaki dia, kasih sayang dia terus mekar. Dia maafkan anak dia dan dia sayang. Tapi kalau kita bapak ni dia lain sikit. Dia punya misai dia tu cover macho lebih sikit kan. Kalau ibu dia ada rahim.
Dan Allah lebih penyayang daripada ibu yang menyayangi anaknya. Itu yang kata Allah, hak kita duk sebut dalam sembahyang Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, berulang-ulang kali. Jadi Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan biasa dengar hadis yang 99 orang dibunuh oleh seorang lelaki daripada Bani Israel. Hadis tu sahih, Imam Bukhari. Lepas tu dia bunuh seorang lagi, jadi genap 100. Pun Allah terima taubatnya. 100 orang dia bunuh, tuan-tuan. Punya brutal lah. Kes apa dulu ni? Yang tembak pegawai wanita kerja bank kan. Hak tembak tu kita kata apa kat dia? Binatang, syaitan, malaun. Baru bunuh seorang kan. 100 orang. Allah ampun dosa. Tu punya pengampunnya Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semua bentuk dosa Allah boleh ampun kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan syirik, dosa tu tidak ada harapan. Hak lain daripada tu, kalau Allah nak ampun, Allah berkuasa, berkehendak mengampuni. Baik. Gugur fasik, dia tak jadi orang fasik bila dia bertaubat, tetapi penyaksiannya tetap ditolak. Dia tak boleh jadi saksi. Yang gugur hanya fasikun. Dia jadi orang soleh balik bila dia bertaubat. Kesaksian dia tak boleh diterima. Di situ beza. Cuma benda ni dalam fiqh dibincang lah. Dia bincang lebih lanjut, ada pandangan-pandangan. Secara zahir yang kita nampak huraian oleh pengarang kitab, dia kata begitu, tapi dalam perbincangan fiqh ada lebih detail lagi. Contohnya tuan-tuan, dalam fiqh manhaji, ini Imam Syafi'i punya kitab, Sayyidina Umar pernah menyebat Abu Bakrah, Shibil bin Ma'bad dan Nafi' kerana menuduh Al-Mughirah bin Syu'bah berzina. 3 orang, tak cukup 1 lagi saksi, 3. Maka gugur Sayyidina Umar Ibn Khattab sebat. Ini berlaku qazaf. Setelah itu Sayyidina Umar meminta ketiga-tiga orang itu bertaubat. Lalu Sayyidina Umar berkata, siapa yang bertaubat, maka aku akan terima semula penyaksiannya. Ini budi bicara hakim pula. Dia ada kes hakim, kuasa hakim. Dalam fiqh dibincang. Tapi musannif pengarang kitab ni dia kata yang gugur hanya fasik, penyaksian tetap tidak ditolak, dan hukuman melemparkan tuduhan keji tetap dijalankan, iaitu 80 kali sebat, supaya menjadi pengajaran jangan suka menuduh orang dengan sebarangan. 80 tetap berjalan. Kecuali tuan-tuan, kalau dalam kitab fiqh manhaji ni saya saja jenguk-jenguk gitulah, dia kata apa? Hukuman sebat boleh gugur apabila mendapat pengampunan daripada pihak yang dituduh. Hak pihak dituduh tu nampak kawan ni betul-betul bertaubat, dah tarik balik apa semua. Itu dibincang dalam fiqh dengan lebih detail lah. Kita iklan je tuan-tuan. Adalah menjadi kewajipan orang Islam itu menutupi kesucian dan kehormatan saudaranya selagi tidak menjejas kesucian dan maslahah agama. Baik, jadi tuan-tuan puan-puan para hadirin sekalian, begitulah sedikit penjelasan ayat yang keempat surah An-Nur dalam masalah qazaf. Dan insya-Allah bulan depan panjang umur kita akan bincangkan yang lebih kurang sama juga, tapi melibatkan suami isteri. Suami tuduh isterinya berzina. Apa pula dalam masalah ini peruntukan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan melalui Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf di atas kekurangan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Wal 'Asr.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka